Cendawan tumbuh di tepi jalanan, bunga tumbuh di sudut anjung, perpaduan dipupuk melalui keturunan, bumi dipijak, langit dijunjung. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Fatin Najihah dan dua orang rakan setugas Nur Farahana dan Wan Nur Dalila. Pada hari ini, kami akan mengupas tentang isu pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Seperti yang kita tahu, Malaysia dikenali sebagai negara yang mempunyai berbilang kaum. Jadi, apakah strategi dan pendekatan yang boleh diambil bagi membentuk etika dan peradaban yang mendorong ke arah kesepaduan sosial dalam pembentukan masyarakat yang mempunyai kepelbagaian etnik, agama dan budaya? Antara faktor-faktor yang menyebabkan masalah ini berlaku ialah perbezaan fahaman, taraf darjat dan juga jurang pendidikan. Terdapat 3 kesan yang berkaitan dengan pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian, iaitu dari segi individu dan keluarga, masyarakat dan juga negara. Melalui penerokaan terperinci terhadap kesan-kesan ini, kita dapat memahami bahawa kepelbagaian masyarakat menjadi pemangkin utama dalam pembentukan nilai-nilai etika dan juga peradaban yang membentuk tapak kukuh bagi kesejahteraan bersama. Pertama sekali, kesan dari segi individu dan keluarga. Dalam menghadapi pandangan atau kepercayaan yang berbeza dari kelompok lain, individu dan keluarga mungkin mengalami kesukaran untuk menerima perbezaan tersebut. Hal ini dapat menimbulkan konflik dan ketidakselesaan dalam interaksi sosial, dan ini juga boleh menyebabkan isolasi atau ketidakharmonian dalam hubungan antarabangsa. Selain itu, keluarga yang berdepan dengan ketidaksetaraan ekonomi mungkin menghadapi cabaran untuk menyediakan kehidupan yang berkualiti untuk ahli keluarga dengan implikasi terhadap kesejahteraan dan pembangunan individu. Seterusnya, kesan dari segi masyarakat. Ketidakfahaman antara kumpulan etnik atau agama boleh memunculkan ketegangan sosial dan konflik dalam masyarakat. Ini mungkin menyebabkan perpecahan dan pengasingan sosial, merugikan integrasi dan juga stabiliti masyarakat. Selain itu, pembahagian sosioekonomi yang tidak saksama dapat menimbulkan ketegangan sosial dan ia juga boleh memperburuk jurang ekonomi dalam kalangan lapisan masyarakat. Kurangnya akses pendidikan yang berkualiti juga boleh menghambat inovasi dan pembangunan, merugikan perkembangan sains, teknologi dan juga kebudayaan dalam masyarakat. Akhir sekali, kesan untuk negara. Keberadaan fahaman ekstremisme dapat menimbulkan ancaman terhadap negara, memperparah konflik dalam kalangan masyarakat dan juga mengganggu ketentraman awam. Kesenjangan ekonomi boleh membawa kepada ketidakstabilan ekonomi negara dan ketidakpuasan rakyat, yang mana ia dapat menimbulkan krisis politik dan sosial. Selain itu, kurangnya tenaga kerja terlatih juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi negara, menghalang peluang untuk inovasi dan pembangunan dalam sektor industri dan perdagangan. Sekian itu sahaja kesan yang berkaitan dengan pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Jadi, apakah jalan penyelesaian bagi pihak terlibat untuk menyelesaikan masalah ini? Adalah melalui pendidikan dan kesedaran. Contoh pendidikan yang menekankan nilai pluralisme dan kepelbagaian dapat membantu membentuk masyarakat yang saling menghormati dan bekerjasama. Seterusnya, melalui dialog dan perbincangan. Dalam situasi yang penuh dengan kepelbagaian kaum dan masyarakat, penting bagi pihak yang terlibat untuk berkomunikasi secara terbuka. Melalui perbincangan ini, masyarakat dapat mencari penyelesaian yang adil dan menguntungkan setiap pihak. Yang akhir sekali adalah melalui pembentukan dasar dan undang-undang yang adil. Pihak yang terlibat perlu bekerjasama untuk mencipta undang-undang kesesamaan dan melindungi hak-hak masyarakat, hak-hak individu. Dengan adanya dasar yang adil, masyarakat dapat hidup dengan aman dan harmoni. Cadangan penambahbaikan ini berfokus kepada 3 aspek utama. Yang pertama, kita perlulah memperkukuhkan sistem pendidikan dan kurikulum dengan mempromosikan kepelbagaian etnik, agama dan bangsa. Yang kedua adalah pembentukan komuniti. Penting untuk menekankan semua projek dan aktiviti disertai oleh semua lapisan masyarakat tanpa mengira kaum. Dengan ini,
semangat kesepaduan itu dapat dipupuk tanpa sedar dan sejurus dapat mengeratkan lagi hubungan antara komuniti. Yang ketiga ialah media dan komunikasi. Penting untuk kita sentiasa menyebarkan berita-berita yang positif dan janganlah sesekali membangkitkan tentang isu-isu yang sensitif dan mencetus kemarahan antara kaum. Seterusnya, bagi cadangan penyelesaian idea baru. Yang pertama adalah penguatkuasaan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan etika dan peradaban perlu diperketatkan bagi menjamin kepatuhan dan menghindari dari sebarang permasalahan yang berlaku. Seterusnya adalah penyediaan platform komunikasi dan dialog yang membawa bersama masyarakat pelbagai lapisan untuk berkongsi idea dan pandangan mereka tentang etika dan peradaban. Yang terakhir sekali adalah program pendidikan formal dan tidak formal yang harus dipertingkatkan melalui peredaran semasa dan juga pendedahan kepada nilai-nilai etika dan juga melalui program penglibatan masyarakat seperti kempen dan juga aktiviti sukarelawan. Dengan pelaksanaan cadangan-cadangan ini, diharapkan kesedaran etika dan peradaban dalam masyarakat dapat ditingkatkan secara keseluruhan dan juga dapat membantu membina masyarakat yang lebih harmoni, bertanggungjawab dan menghargai kepelbagaian dalam semua aspek kehidupan. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.